وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pada muka surat 227, iaitu bab yang ke-66, iaitu qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Bab al-madmadati minal laban, bab berkumur-kumur daripada sebab minum susu. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, seseorang yang minum susu maka telah disuruh syarak berkumur-kumur kemudian daripada minumnya dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan lain daripadanya. Ini demikian bunyinya: An Ibn Abbasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shariba labanan fada'a bima'in fatamadmada wa qala inna lahu dasama. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum ia akan susu, maka kemudian daripada ia meminum, maka meminta ia dengan air lalu berkumur-kumurlah ia, dan sabdanya bahawasanya ada baginya lemak yang mahu jadi melekat celah-celah mulut dan gigi. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan lagi sahih. Ini tuan-tuan berkenaan dengan sunat. Setelah kita minum akan sesuatu maka disunatkan untuk berkumur-kumur tu ya. Cuma kalau susu ni dia jenis apa, ada minyak, ada dia punya pun lemak. Jadi bila mana kita minum sesuatu minuman yang minuman tersebut sangat kuat baunya, ataupun minuman tersebut seperti mana susu yang dia ada lemak, maka sangat-sangat dituntut untuk berkumur-kumur. Sebab saya kita nak semayang, ataupun kita dah ambil wuduk, kemudian kita makan, maka disunatkan untuk berkumur-kumur. Walaupun dalam hadis ini Nabi SAW mengumpamakan laban ni susu. Kalau laban ni tuan-tuan dia susu masam. Kalau susu biasa dia panggil halib. Halib ni mana susu cair tu yang kita duk minum tu. Kalau laban ni panggil susu masam. Susu masam ni dia berbau, kemudian dia berlemak. Jadi kalau kita minum tak kumur mulut, nanti kita masuk semayang ni kita duk rasa benda tu. Jadi sunat bagi orang yang minum ni, makan ke minum ke, semua disunatkan untuk berkumur-kumur. Walaupun dalam hadis sebut laban, tapi merujuk kepada keseluruhan apa saja yang diminum maka disunatkan untuk apa dia? Disunatkan untuk berkumur-kumur. Sebab kita ambil kaedah al-ibratu bil umuli lafzi la bi khususis sebab. Ibrah daripada hadis ni berkenaan dengan apa saja makan dan juga minum disunatkan untuk berkumur-kumur, la bi khususis sebab, bukan menunjukkan kepada sesuatu sebab. Sebab minum susu maka berkumur-kumur. Ulama dia tak faham susu saja tak, termasuk apa sahaja jenis makanan
dan apa saja jenis minuman. Itu kaedah yang diletakkan dalam Qawaidul Fiqh, al-ibratu bil umumil lafzi la bil khususis sebab. Satu ayat itu akan dilihat pada satu konteks. Keseluruhan ibrah ayat tersebut bukan dilihat kepada sebab dia. Macam ni lah, Nabi minum susu maka menyebabkan Nabi berkumur-kumur. Tapi bukan itu saja ulama faham, termasuk air yang lain, kopi ke, teh ke, milu ke, apa ke, maka kita minum, selepas tu disunatkan untuk berkumur-kumur. Apatah lagi kalau minuman tersebut jenis berbau, atau jenis tersebut macam susu ni yang ada lemak dah, yang akan melekat di celah-celah gigi kita, maka sunatlah untuk kita berkumur-kumur. Apatah lagi kalau benda tu benda berbau, petai, jering, rokok. Rokok pun sama juga. Lepas kita isap maka berkumur-kumur. Sebab apa? Sebab dia bau. Apa saja benda bawang, apa saja benda jenis berbau, maka disunatkan untuk berkumur-kumur. Baik. Masalah 329. Berkumur-kumur kerana minum susu dah hukumnya. Dan kata Imam At-Tirmizi, dan sungguhnya telah memikir oleh setengah daripada ahlul ilmi akan berkumur-kumur daripada sebab meminum susu, dan inilah di sisi kami atasnya sunat, dan tiadalah memikirkan setengah daripada ulama akan berkumur-kumur dari sebab minum susu itu. Dan kata Imam Nawawi, disunatkan berkumur-kumur daripada sebab minum susu kerana ada baginya lemak. Sebab sunatnya tu, mana ada apa pun minum susu ni, tapi kerana lemak-lemak ataupun benda yang berbau dan sebagainya. Dan kata Imam Ibn Arabi, lemak itu ialah benda semacam berminyak, yang ini melekat ia di tangan seseorang, maka jadilah berubah bau dan membawa kepada busuk. Maka busuk dan bau lemak dan manis dan sebagainya merata bibir mulut, dan tangan itu dikeji oleh syarak. Maka yang terpuji dan yang disuruh amat-amat ialah bersih. Kerana itulah disunatkan dia membasuhnya, dan tiadalah diwajibkan oleh para ulama. Sepakat ulama bukan wajib lah, maka sunat sahaja kalau kita tak kira lah apa kita makan, apa yang kita minum. Kemudian kata Ibnu Arabi, melainkan bahawa adalah ia kebiasaannya daripada sinaahnya, atau melazimkan berkumur-kumur rupa, maka jadilah ia wajib. Mereka kata Al-Imam Ibnu Arabi, di sisi beliau, mereka yang melazimi minum susu ni, bila mana tersangat bau mulut dia, maka hukum tu sunat menjadi wajib. Itu seperti mana kata Ibnu Arabi Al-Maliki, inda Malikiyah, laisa minasyafi'in, bukan daripada mazhab kita Syafi'i. Ibnu Arabi bukan Ibnu Arabi tasawuf tu tak. Ni Ibnu Arabi ni Ibnu Arabi Al-Maliki. Dia ada satu kitab syarah kepada Sunan At-Tirmizi, dia panggil Aradatul Ahwazi. Dia syarah tak habis pun, hanya dalam bab fiqh saja. Yang belakang tu dia tak syarah, ada lebih kurang dalam 5 jilid macam tu lah. Kita ada nama Aradatul Ahwazi, Imam Ibnu Arabi, Ibnu Al-Arabi, ada alilam ma'rifah tu kan. Kalau satu lagi ulama tasawuf namanya Ibnu Arabi, tak ada alif lam, tu ulama tasawuf yang ada berapa banyaklah isu tentang beliau ni. Cuma Ibnu Arabi ni Ibnu Arabi Al-Maliki, satu ulama dalam mazhab Maliki. Dan kata Ibnu Arabi, dan keluar daripada sidang perkumpulan orang-orang kerana sebabnya itu fardu, seperti orang yang makan bawang putih atau bawang besar, dan seperti orang yang kerja tebu dan gula, yang tiada berlekangan dengan tempat kerja itu, juga kerana bau diri seseorang yang demikian memukul, yakni terkena kepada orang yang sama-sama duduk dengannya, sebagai menjadi orang-orang getik. Getik ni bahasa Perak tu, ada orang Kuala ni. Getik ni tak boleh terjemah jijik tu, dia tak ada terjemah, dia bergantung kepada siyaqul ayah dia. Macam kita tengok orang ni kan, kalau orang utara dia panggil gedik, ni gedik nak mampu gedik. Orang Perak, kamu ni gedik benar, ketik benar.
Jadi nak terjemah getik dengan jijik seperti mana dalam kitab kita, saya rasa tak kena dah. Mana dia kena tengok ayat, kena tengok ayat. Tu kata yang orang Perak lah. Dia saya biasa baca satu jilid berapa tu dekat pondok, ada satu kalimah saya tak tahu. Pasal dia Marbawi ni kadang-kadang dia masukkan bahasa ataupun logat tempat kampung tu, Lubuk Merebau tu, dalam kitab Baru Mazi. Jadi kalau kita bukan orang Lubuk Merebau ataupun kita ni bukan asal Perak pure, kita tak tahu. Saya pun tak tahu tu. Saya dengar dekat jemaah, ada satu orang muslimat, memang orang Kuala, dia dah cakap tu maksud dia sekian-sekian. Oh ya ke? Ya Ustaz, kami di kampung kami sebut kalimah tu. Saya tulis. Sebab Syekh Marbawi dia orang Lubuk Merebau. Jadi dia macam kitab Sabilal Muhtabin lah, Syekh Arsyad Banjari. Kadang-kadang ada juga kalimah Banjar dalam kitab tu. So kalau kita bukan orang Banjar, kita tak boleh nak urai. Sebab satu kalimah tu dia tak lengkap. Kata bahasa Arab pun sama, ada beberapa kalimah kalau tak lengkap kita tak boleh nak urai. Sebab kalimah tu kadang-kadang dia adalah point kepada apa yang nak disebutkan oleh syekh tu. So kalau kita tak tahu tu, kena tanya orang kampung tu. Macam ni lah, gedik, ketik dia panggil getik. Kalau orang tahu panggil gedik, tapi dia tahu gedik nak mampuih lah tu. Tu orang tahu dia tambah mampuih tu. Mampuih ni kira macam apa, taukid lah kita panggil, maknanya bersungguh-sungguh lah. Ni gedik sungguh lah ni tu. Atau ketik dia panggil. Baik. Dan benci menciumnya, apa saja benda yang busuk yang orang tak suka bau, maka di sisi Al-Imam Ibn Arabi jadi fardu, kefarduan untuk dia pada membersihkan mulutnya. Dan kerana dialah pula berselerak kumpulan-kumpulan yang berkumpul dan berbau tak baik masjid yang harum. Jadi kalau satu orang masuk dalam masjid atau satu orang yang duduk dalam perkumpulan orang ramai, maka hendaklah dia memakai ataupun bau mulut dia yang baik. Baju, pakaian dia pakaian yang baik, bau badannya bau badan yang baik, supaya orang selesa nak duduk dengan dia. Sebab tu dalam hadis Nabi larang mereka yang makan bawang. Makan bawang ni tuan-tuan, kalau kita masak dia tak bau. Sebab orang Arab ni PA dia memang suka makan bawang. Tak kira tanya Ustaz Izzat lah. Bawang ni tuan-tuan dia buat macam apple lah. Kita apple pepok tu kan, dia pepok lagu tu juga, dalam keadaan tak masak tu. So bila mana bawang tu tak masak, baunya sangat kuat. Tapi jadi kebiasaan orang Arab, bukan zaman lagi, zaman Rasulullah pun ada di kalangan sahabat yang makan bawang, dia tak berkumur-kumur datang masjid. Bila datang masjid ni tuan-tuan, dia ganggu tak? Ganggu. Zaman dulu aircon tak ada pun dah ganggu. Ni kalau aircon termasuk derian, dia perkena sebiji kat belakang tu, dan memang dia belahak pula dalam masjid. Satu ni habis bau. Itu eloklah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia bagi orang jadi tak selesa. Orang mayat jadi tak selesa lah. Perbuatan tersebut kalau mengganggu orang dan sebagainya, makan tu makruh. Makan benda berbau ni makruh saja, dia tak jadi haram. Tapi kalau mengganggu orang lain, dia boleh menjadi haram dan berdosa. Sebab tu kalau kita makan benda berbau tak apa, pergi kumur mulut, kemudian spray dah minyak wangi berapa botol pun tak apa, supaya hilang bau. Tapi kalau kita tak nak makan, mungkin kita nak main masjid, jangan makan lagi, balik masjid baru kita makan. Tu dia panggil makanan berbau, termasuk mulut, badan dan sebagainya. Dan pula semua yang demikian itu menyakiti malaikat dan orang-orang yang meramaikan masjid dan segala muslimin yang duduk-duduk pada memberi manfaat cara agama dan lainnya. Dan kerana itulah disuruh membasuhnya. Itu sebagainya itulah. Jadi sebab kerana tak nak menyakiti orang ramai, tak nak menyakiti jemaah dan sebagainya, maka di sisi Ibnu Arabi fardu untuk dia membersihkan bahagian mulut dan juga bahagian-bahagian yang lain jika berbau. Baik. Kemudian bab yang ke-67, bab fi karahiyati radd salam ghairu mutawaddi'. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seseorang yang sedang berhajat mengambil air sembahyang, maka ia pun ke jamban, yakni membuang air kecil,
maka lalulah seseorang berdekatan dengannya dan memberi salam, maka ditegahkan syarak menjawabnya sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Demikian bunyinya, Ani bin Umar anna rajulan sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu falam yuraddas alaihi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawasanya seseorang laki-laki melalui ia dan memberilah salam ia sambil lalu lalang atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahalnya ia tengah dalam keadaan kencing, maka tiadalah menjawab Nabi atas salamnya. Dan kata Imam Syafi'i di dalam pada riwayatnya di dalam bab zikrullah, hingga berdiri ia kepada dinding tempat kencingnya, maka dikoreknya dengan tongkatnya yang ada sertanya di dinding batu itu, kerana mengambil buku batu memperbuatkan istinja. Kemudian menyapulah ia akan dua tangannya ke atas dinding itu kerana mahu tayammum, maka menyapulah ia ke mukanya dan dua lengannya. Kemudian menjawablah ia akan salam orang yang memberi salam tadi. Dan bermula hadis ini hasan lagi sah. Ini cerita tentang apa, tuan-tuan? Boleh tak kita jawab salam dalam keadaan kita tiada berwuduk, ataupun kita tidak boleh jawab salam ketika mana kita qada hajat? Kita tengok qada hajat, orang bagi salam kat kita. Zaman dulu dia tak ada tandah. Dia kalau ada qada hajat ni, tuan-tuan, betul Nabi melarang kita qada hajat dalam keadaan tidak menutup aurat. Sebab zaman dulu tak ada tandah. Jadi nak buang ni kodok lah kat mana-mana pun tak apa. Lepas tu dulu kalau Nabi qada hajat, Nabi akan pergi dekat sebalik dinding, dekat sebalik pokok dan sebagainya. Dulu tak ada tandas. Jangan ingat zaman kita dalam bilik air. Zaman dulu tak ada. Sebab tu ada sahabat yang dia jadi dinding Nabi. Nabi qada hajat, di belakang dia, duduk depan. Sebab apa? Sebab melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah zaman dulu kan, sebelum ada tanah ni, ada orang buat dekat hutan, ada orang buang dekat tepi, ikutlah. Maknanya jauh daripada manusia, sebab benda tu benda yang kotor. Betul Nabi kata qada hajat ni ab'adu minan nas, baiknya jauh daripada manusia. Macam hari ni kita pergi jalan tandah, dulu pergi dalam hutan, di balik pokok, semak-semak. Jadi itu zaman dulu. Zaman lah lain. Jadi bila mana Nabi qada hajat, datang orang satu sahabat, dia lalu, dia bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ibnu Umar, falam yarudda alaihi, tapi Nabi tak jawab salam dia. Dalam riwayat Imam Syafi'i, lepas Nabi qada hajat, Nabi tayammum, kemudian baru Nabi jawab salam sahabat tadi. Itu menunjukkan seolah-olah pada tak boleh jawab salam dalam keadaan qada hajat. Baik. Masalah 331, menjawab salam sambil kencing, boleh ke? Dia kata Imam At-Tirmizi, dan hanya yang dimakruhkan ini di sisi kami apabila adalah kencing dan berak itu. Dia kata Al-Imam Syafi'i dalam kemudian daripada ia mendatangkan beberapa hadis di dalam bab zikrillahi ta'ala ala ghairil wudu'in, dan ialah yakni hadis dalam mazhab 330 itu dalil atas bahawasanya seyogia bagi orang yang menumpuhi orang kencing dan berak, bahawa jangan ia memberi salam atasnya pada masa berak dan kencingnya. Jadi kalau kita masuk dalam tandas atau kita lihat orang sedang qada hajat, janganlah kita bagi salam. Itu bukan tempat dia, bukan tempat. Termasuk juga orang tengah makan pun sama. Orang tengah makan tu jangan bagi salam. Sebab apa? Sebab akan mengganggu dia makan. Sebab jawab salam ni wajib. Kena pula tengah makan sama belacan pula, kuah gulai pula, Assalamualaikum tadi, dia jawab tersemuk habis. Jadi benda tu dilarang. Dilarang sebab apa? Bukan kesesuaian dia nak memberi salam, atau tempat-tempat kotor, dalam tandas, dalam jamban, bukan tempat untuk bagi salam.
Tapi orang Arab dulu dia ikut dah. Saya biasa kenal dalam jamban. Masa tu dekat universiti dah tunggu kelas masuk bilik air. Kita je tahu kita dah tanda. Assalamualaikum. Saya tak jawab. Keluar tu dia marah. Aku jawab bagi salam, kenapa tak jawab salam? Aku tengah berak ni. Takkan aku nak jawab salam? Benda tak sesuai. Orang Arab dia ikut dah. Baguslah salam ni kata ada satu sunnah yang besar. Tapi mesti ada tempat dia. Sebab kita sebut assalamu tu, itu nama Allah. Dan nama Allah ni tidak harus untuk disebut di tempat-tempat kotor. Tempat-tempat kotor. Sebut dalam hati dalam masalah. Tapi bila mana kita lafaz, itu yang tak boleh, dan itulah yang dilarang. Jadi salam ni dia ada tempat dia. Begitu juga kalau kita bagi salam dekat perkumpulan ramai. Kita tengah, mungkinlah ustaz kita tengah duduk mengajar, kita baru sampai, kita bagi salam, maka dalam perkumpulan yang ramai tu cukup seorang saya jawab salam. Itu pun boleh. Itu pun boleh juga. Baik. Dan kata Imam Syafi'i, dan ialah dalil atas menjawab salam pada masa itu, yakni lepas daripada kencing, harus, kerana bahawasanya Nabi SAW menjawab pada masa itu. Dan dalil pula atas meninggalkan jawab salam hingga habis kencing atau berak, kemudian daripada tayammum, kemudian jawab, dan tiadalah meninggalkan jawab salam itu menggendalakan bagi wajibnya dan takhirkannya kepada tayammum. Dia kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dalil menjawab salam lepas daripada qada hajat adalah harus. Mana-mana yang Nabi buat tadi. Nabi tengah qada hajat, tiga sahabat bagi salam, habis qada hajat baru Nabi jawab salam. Macam tadilah kalau kita tengah bagi salam kat kita sedang qada hajat, habis daripada qada hajat baru kita jawab salam. Begitu juga azan. Kita tengah masuk tanda azan subuh tadi, dalam tanda tak boleh jawab azan sebab dia ada kalimah-kalimah yang mula. Jadi bila kita nak jawab azan, bila kita keluar daripada tanda, masih lagi disunatkan walaupun azan dah habis, sebab kita nak dapat fadilat jawab azan tu. Fadilat jawab azan ni besar. Dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, "Idza sami'tumun nida", bila mana kamu dengar suruhan azan, kamu sebut seperti mana apa yang disebut oleh muazzin. Jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar dan sebagainya. Kemudian kamu berdoa dan meminta wasilah daripada Allah. Maka kata Nabi SAW, halat lahu syafaati, maka halalah baginya syafaat aku. Di situ kata para ulama atau Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, fadilat jawab salam, jawab azan ni, kemudian kita berdoa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah tu, menyebabkan satu orang tu layak untuk dapat syafaat Nabi. Sebab dalam doa azan tu kita sebut pada kalimah al-wasilah, kalimah wasilah tu wal fadilah tu. Al-wasilah tu Nabi suruh minta dekat Tuhan supaya benda tu Allah bagi dekat Rasulullah. Wasilah ni satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Termasuk satu doa yang kita doa dalam lepas azan ni, maqamal mahmud, tempat yang terpuji. So bila mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa tu, Nabi kata halat lahu syafaati, maka baginya tu halal syafaat aku. Mana orang yang jawab azan, kemudian yang keduanya dia berdoa selepas daripada azan, maka dia layak untuk dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jawab azan ni sunat dan tidak ada masalah. Tuan-tuan, kalau kita datang semayang, kita terus semayang walaupun azan sedang berkumandang pun tidak ada masalah. Tapi ruginya apa dia? Ruginya adalah jawab salam tadi, jawab azan. Boleh je semayang, tak ada masalah. Kita main azan tengah kumandang, kita mati tu masjid, boleh, tak ada masalah. Tetapi kita rugi satu. Ruginya tak mana? Rugi tanggungjawab azan tadi. Lepas tu diharuskan, malah digalakkan bagi kita kalau dengar azan ni, maka kita diam dan fokus kepada jawab azan. Sebab di situ ada fadilat dia besar.
halas lahu syafaati, kata Nabi, halal bagi dia tu pada syafaat aku. Mana satu benda yang sangat besar bila mana kita jawab azan. Walaupun kita jalan tandas, dah habis qada hajat baru jawab satu, insya-Allah adalah fadilat tersebut. Baik. Kemudian masalah 332, memberi salam orang yang kencing dan berak dan menjawabnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan pada hadis dalam 330 itu dalil atas bahawasanya orang yang memberi salam pada orang yang kencing atau berak, tiadalah mustahak jawab baginya pada waktu itu, dan diittifaqkan atasnya, maka disepakatilah perkara tersebut. Kata ashab kita ini, ulama-ulama mazhab kita Syafi'i, dan dimakruhkan memberi salam atau orang yang kencing ataupun berak. Maka jika memberi salam jua ia, nescaya makruh dijawab akan salamnya. Itu mazhab kita Syafi'i lah. Tu kalau kita tengok orang sadaqallah hajat, makruh kita bagi salam. Kalau bagi juga dia jawab, yang jawab tu pun makruh juga. Itu makruh yang ditegak oleh syarak kita. Baik. Kemudian masalah 333, zikir tengah kencing, berak dan jima'. Telah berkata para ulama, dan dimakruhkan bagi orang yang duduk atas jamban, yakni kencing ataupun berak itu, bahawa berzikir dengan sesuatu daripada zikir, yakni maka janganlah mengucap subhanallah, diam saja dalam bilik air itu, dan jangan mengucap la ilaha illallah, dan jangan memberi salam, dan jangan ia menjawab bersin orang. Kalau sebut alhamdulillah, dia sebut yarhamukallah. Dan jangan ia mengucapkan alhamdulillah apabila ia bersin, dan jangan berkata seperti kata orang bang, ini azan, yakni menurut menjawab kata orang bang. Dan kata para ulama, begitu juga seorang yang sedang jima' dengan isterinya, janganlah ia menyebut sesuatu daripada nama zikir, yakni nama-nama Allah itu. Dan jika bersih ia pada waktu kencing, berak dan jima', mengucaplah alhamdulillah di dalam hati, dan janganlah digerakkan lidah dengannya. Itu antara dua tempat yang tak digalakkanlah untuk kita berzikir. Yakni apa dia? Yakni ketika mana kita qada hajat, yang kedua ketika mana jima'. Kerana kedua-dua ni malaikat raqib atid ni dia akan tinggalkan kita, dia takkan duduk sekali. Dua tempat kata para ulama yang malaikat raqib atid dia takkan ada. Yang pertama ketika mana kita qada hajat, yang kedua ketika mana perhubungan suami isteri, laki perempuan, dia akan keluar, dia akan duduk situ. Tu dua tempat yang dikatakan oleh para ulama raqib atid dia takkan duduk. Maka apa yang berlaku di situ tuan-tuan, catatannya hanya Allah yang tahu, malaikat tak tahu. Itu dua tempat. Sebab tu dua tempat tu juga tak digalakkan untuk bercakap-cakap. Yang ni ketika mana hubungan suami isteri, dia juga ketika mana qada hajat. Ni qada hajat menyembang pula, main pula rombongan pula satu bah. Wah, habislah riuh tanda arena dengan depa. Qada hajat juga kalau boleh elok cakap. Sebab Nabi pernah tegur satu orang sahabat bersembang ketika mana qada hajat. Boleh sembang dia cerita pasal bola pula kan. Dua-dua tu sebelah-sebelah tu. Elakkanlah. Sebab apa? Sebab perbuatan tersebut makruh. Baik. Sebelah tu dia akan cakap masalah 334. Dan sekiranya disebutkan tidak boleh mengucap zikir di dalam jamban dan jima' ialah tegah makruh, bukannya tegah haram, maka tiadalah berdosa orang yang memperbuatnya. Tapi seandainya kalau dia sengaja buat dengan makna dia istihza' dengan nama Allah, istihza' ni dia main-main duduk dalam jamban, sebut juga nama Allah, bukan sebab tak tahu hukum, tapi sebab nak bermain-main dengan nama Allah, dia panggil istihza'. Istihza' ni hukumnya adalah haram, berdosa, dan boleh jatuh kufur. Dia tahu dalam tandas ni tak sebut nama Allah, dia tahu dalam tanda ni ada tegahan syarak daripada sebut nama Allah, tapi dia sebut juga atas jalan istihza', jalan main-main.
Jalan nak meremeh-remehkan nama Allah, memperkecil-kecilkan nama Tuhan, ataupun zikir-zikir, maka berdosa besar. Sebahagian daripada para ulama kata boleh jatuh kufur. Istihza ni main-main, macam orang main-main ayat Quran kan, tu jaga-jaga, sebab perkara tersebut boleh jatuh kufur. Boleh jatuh kufur. Betul ayat Quran ke, benda main daripada agama ni tuan-tuan tak boleh buat main-main. Soal hadis ke, soal ayat Quran ke apa ke, kena jaga-jaga, jangan buat main-main. Maksudnya jangan buat jadi bahan lawak. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab para ulama tegur, sebab benda tu adalah kesucian agama. Quran kita buat main-main, kita baca ampu sana ampu sini kan, tu jaga-jaga tu. Memang ada Quran, tapi dia tukar-tukar, mungkin tak perli orang kan, ampu sana ampu sini, dan istihza. Tu jaga-jaga. Boleh main benda lain tak apa, tapi agama ni tuan-tuan tak boleh buat main-main. Nak bermain, nak melawak benda lain okey, tapi melawak soal agama, melawak soal-soal benda dalam Quran, soal-soal dalam hadis, kalau boleh elakkan. Sebab bukan tempat nak main-main. Quran hadis bukan lagu tu. Tu kena jaga-jaga lah kita. Sebab apa? Sebab kita takut percakapan-percakapan yang macam ni, yang Nabi kata boleh memasukkan satu orang itu ke dalam neraka sab'ina kharifan, sebanyak 70 kharif. So para ulama kata kharif di situ dengan mana tahun. Maknanya dia, Allah boleh campak dia dalam neraka selama 70 tahun kalau dia tak jaga-jaga dengan apa yang dia cakap. Dia cakap okey, macam hari ni ada orang nak sembang bab agama, tapi pada masa yang sama dia terlebih cakap. Akhirnya apa tuan-tuan? Dia cakap tu benda yang salah pada segi agama. Ini orang cakap. Kadang-kadang percakapan itu boleh bawa kepada riddah, boleh bawa kepada murtad. Dia tak sedar. Ni kena jaga. Batu kena mengaji dalam kitab Sulam Muhtadi kat bahagian belakang tu, dia ada sebut benda-benda yang boleh bawa kepada kufur. Antaranya istihza dengan ayat-ayat Quran, ataupun benda-benda yang datang daripada agama. Mana dia buat main-main. Nak melawak boleh, kalau masalah syarak dia benarkan melawak, tapi tuan-tuan bukan melawak soal agama. Itu tak boleh. Macam sebahagian daripada para pelawak yang berpakaian seperti mana pakaian wanita, dilarang oleh syarak. Dia nak buat lawak, tapi dia berpakaian berlainan jantina, itu haram. Sepakat para ulama, walaupun atas jalan lawak sekalipun, itu tak boleh. Ataupun dia melawak ada unsur penipuan. Lawak hari ni tuan-tuan tak ada yang betul pun. Itu jaga-jaga. Sebab tu almarhum Tan Sri Harusani, dia pernah tegah benda tu. Dia kata mengelak-elaklah daripada apa melawak. Sebab kadang-kadang lawak kita ni, kita kan nak jadi benda tu jadi baik, nak bagi benda konten bagi konten tu jadi jenaka, ada lawak, kita terpaksa membohong. So berbohong ni memang jangan oleh syarak. Walaupun atas jalan kita melawak aja pun tak boleh. Orang tak boleh. Nabi melawak, tapi lawak Nabi tu betul. Lawak Rasulullah tu betul. Sebab agama ni tuan-tuan, dia bukan agama yang jumud. Strict yang kita tak boleh nak ketawa, tak boleh ni. Tapi kalau nak ketawa, nak gembira ni mesti ada batas syarak. Betul, kalau melawak dah sampai pakai tudung, yang laki-laki pakai gincu, tu kejalannya lah. Eloklah melawak tu. Tu tengok Mr. Bean melawak. Mr. Bean tak pernah keluar jantina pun. Dia pakai patung tu pun kita dah gelak lah. Patung tu kan, Mr. Bean, boleh tengok dia pakai baju perempuan, melawak patung tu je. Itu pun kita dah gelak ketawa. Benda ni memang dilarang, tak boleh. Bukan kita marah ada orang melawak cari rezeki dengan cara melawak, bukan tu. Tapi melawaklah dengan apa yang izin oleh syarak. Melawak dengan cara apa yang telah diizin oleh syarak. Kalau nak tukar pakai pakaian wanita, yang pelawak wanita pakai pakaian laki-laki, pakai letak misai palsu, buat janggut, sebab bukan kita sebagai orang Islam melaksanakan benda tersebut.
apa tadi, kalau kita melawak soal-soal agama, ada kena elaklah tuan-tuan daripada perkara tersebut. Baik, masalah 334, bercakap-cakap masa kecil dan juga berak. Kata Al-Imam Nawawi, dimakruhkan oleh syarak akan orang yang qada hajat itu bercakap dengan apa cara sekalipun, dengan apa cakap sekalipun, walau kana, sekalipun dengan bahasa Cina, Hindu sekalipun. Mana apa saja benda cakaplah apa pun, Arab ke, cakap Melayu ke, cakap apa pun, maka hukumnya adalah makruh, melainkan kerana tidak boleh tidak, melainkan kalau ada hajat, yakni seperti mana menampakkan orang buta hampir jatuh telaga. Jika tiada bercakap, bersabar pasti jatuh atau terhentam ke dinding atau sebagainya. Contoh macam dulu ambil air tak ada, qada hajat dah, air tak ada, alat istinja tak ada, takkan nak diam je, mesti kita cakap, oh ni bawa air tak ada ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca dalam masalah kitab fiqh, antara sunat bagi orang istinja, ada orang nak buang qada hajat ni, dia bawa air. Zaman dulu Rasulullah kalau nak qada hajat, sahabat akan bawa air kat Nabi. Zaman lah ni, sebelum kita qada hajat, buka paip dulu. Ada air ke tak ada air? Sebab kita takut kita dah buang dah, dah qada hajat, buka paip, air tak ada. Handphone dalam kereta, musafir seorang pula, nak tunggu orang main ni tuan bila pula. Jadi periksa dulu, awak ada air, okey, baru qada hajat. Sebab apa? Sebab selagi nak bersuci kita jadi payah. Dan seperti nampakkan ular atau kala jengking menuju kepada seseorang yang tidak ada nampaknya kala ular datang kepadanya, atau lain daripada seumpama yang demikian itu, mana bolehlah bercakap dengan hajat-hajat tertentu. Maka bercakap pada tempat-tempat yang sebagai ini tiadalah makruh, bahkan wajib pula, seandainya perkara tersebut membawa kepada gangguan ataupun merosakkan jiwa. Seperti mana tadilah ular yang boleh sengat, yang boleh bagi sakit dan sebagainya. Maka tahulah kita akan makruh bercakap waktu berak dan kencing itu ialah waktu ikhtiar, yakni waktu yang tiada menjadikan, tak dapat tiada berkata seperti di atas tadi. Inilah mazhab kita Syafi'i dan mazhab kebanyakan ulama. Jadi bercakap dalam tandan ni tuan hukum dia makruh, tak haram pun. Cuma boleh tak bercakap, boleh kalau ada hajat. Hajat tadi yang kita sebutkan tadi. Dan telah menghikayatkan oleh Imam Ibnu Munzir daripada Ibnu Abbas, Atha, Sa'id Al-Juhni dan Ikrimah radhiyallahu anhum, dan telah dihikayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai dan Ibnu Sirin bahawasanya keduanya berkata, tiadalah mengapa berkata-kata dalam masa kecil ataupun berak. Itu pendapat dua ulama tabi'in yang besar, Ibrahim An-Nakhai dan juga Ibnu Sirin. Dua-dua ni tabi'in yang besar, dan mereka mengatakan bercakap-cakap ketika qada hajat ni tak jadi masalah lah. Itu di sisi mereka. Adapun di sisi mazhab kita, perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh syarak dengan larangan makruh. Jadi kalau kita qada hajat, maka itulah adab-adabnya. Begitu juga tuan-tuan, adab qada hajat ni antaranya iaitu kita pakai kasut. Antara dia punya adab. Kalau masuk tandas, kita pakai kasut. Yang kedua, kita menutup kepala. Saya cuba cari juga tuan-tuan riwayat Nabi qada hajat tutup kepala. Setakat pencarian saya tak jumpa lah. Cuma yang saya jumpa yang start tutup kepala ni adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia qada hajat, dia masuk dalam tandas, dia akan letak kain ataupun satu benda dekat kepala dia, baru dia masuk tandas. Wallahu a'lam apa sebab qada hajat tutup kepala ni, wallahu a'lam. Setakat yang kita dengar ni, sebab kita masuk tandas ni tempat syaitan. Tempat-tempat kotor ni selalunya syaitan dia akan duduk.
Jadi kita tak nak dia apa-apakan kepala kita ni. Lepas tu kita letak lapik kepala. Macam saya dulu di pondok dulu, kita tak buat lapik, kita letak ni cebok tangkal satu tu kan, tak kepala. Masa tu ngaji mak tu, pakai kasut pakai terompah tu. Terompah tu. Tapi terompah ni kita tahu sebab tandas ni dia main hukum najis. Jadi kalau kita pakai kasut, kita pakai terompah ke apa, kaki kita tu terlindung daripada terkena najis. Tapi yang tutup kepala ni wallahu a'lam, tak tahu. Adalah kata takut syaitan dengan ni berak atas kepala, tak tahulah. Jadi nak kata tutup kepala. Cuma sunatnya tuan-tuan, masuk tandas dia macam tu, adab. Pakai kasut, pakai terompah. Kemudian masuk tandas dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita duduk qada hajat dalam keadaan memberatkan belah kiri. Kalau kita tandas kita jenis cangkung lah. Kalau tandas duduk ni kebanyakan rumah tandas duduk. Jadi kalau duduk tandas cangkung, disunatkan dia untuk dia meratkan sebelah kiri. Walaupun pada sudut riwayat tersebut dhaif, tapi para ulama jadikan dia sebagai adab dalam qada hajat. Dan elokkan masuk dengan cincin. Sebab dalam hadis Nabi akan tanggalkan cincin, dan cincin tu dia letak dekat luar. Sebab kata para ulama, cincin Nabi tu ada tulis Muhammad Rasulullah. Jadi kalimah Allah tu Nabi tak masuk dalam tandas. Tapi masukkan benda yang ada kalimah Allah dalam tandas ni hukumnya makruh, dia tak haram. Sebab saya biasa ada satu orang pegawai polis, dia mengaji. Dia tanya lah, ustaz, kami punya topi tu, kami punya tu yang lama-lama polis ni ada tulis nama Allah dan Muhammad. Jadi kalau masuk tandas ni macam mana? Saya kata masa tu makruh ya. Yalah kalau tinggal kat luar mai kutu balas cerita lain pula. Jadi dia terpaksa pakai masuk dalam tandas. Jadi hukumnya adalah makruh dan tidak diharamkan. Tu qada hajat. Sama juga kalau kita qada hajat, kalau kita baca kitab Baru Mazi ni, bila waktu kita membuka kain ataupun menampakkan aurat, kalau zaman dulu, kalau berak dekat kawasan tanah lapang ni, kawasan yang tak, orang kata tak ada dinding lah, kita kata di padang dan sebagainya, ketika mana duduk tu baru kita angkat kain untuk qada hajat. Tapi ada pun pada hari ni di mana yang ni dalam tandas. Itu adab dah. Jangan kita keluar pintu tu kita dah selok kain lah, macam orang India tu kan, nampak porak tu, jangan. Itu aurat dia panggil. Walaupun kita kata ustaz, laki-laki pun semua aurat. Walaupun laki-laki semua, dia tetap dikira sebagai aurat. Jadi benda ni tuan-tuan dipanggil adab lah. Adab masuk dalam tandas, jangan menghadap ke arah kiblat dan sebagainya. Itu kita mengaji dalam bab berkenaan dengan masalah istinja ataupun qada hajat dan adab-adabnya. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam bab maja'a fi su'ri kalbi. Ini bab cerita tentang apa tuan-tuan? Tentang pengurusan ataupun cara menyucikan najis mughalazah. Di antaranya najis mughalazah ni dua lah, mai daripada anjing dan juga mai daripada khinzir. Mughalazah dia ambil daripada, sebab mughalazah mana berat. Kenapa dia panggil mughalazah? Sebab cara cuci dia tu berat sikit. Kena 7 air tanah, kena 7 air, 6 air mutlak, 1 air tanah. Sebab tu mazhab kita Syafi'i, dia letak nama mutawassitah, mukhaffafah, mughalazah ni mengikut kepada kaedah penyucian. Kalau cuci yang mudah sikit, anjing-anjing air tu dia panggil mukhaffafah. Itu najis kanak-kanak laki-laki 2 tahun ke bawah yang menyusu mak dia. Yang kedua dia panggil najis mutawassitah, yang ni cara penyucian tu pertengahan. Dia kena buang air najis dia dulu sampai air najis tu tak ada, kemudian barulah cuci dengan air sampai hilang 3 benda tadi, warna, bau dia juga basah. Kemudian yang ketiga pula dia panggil najis mughalazah. Cuci dia payah sikit. Air najis tu kena buang, kena cari 7 air. Daripada 7 air tu satu daripadanya air tanah. Tu dia panggil mughalazah. Bukan pada sudut timbangan, bukan pada sudut timbang. Berat-berat ni bukan timbang, tapi cara penyucian itu berat.
Seperti mana diat, kita ada diat bagi diat mughalazah. Diat mughalazah adalah satu diat denda yang dikenakan kepada satu orang yang melakukan jenayah syar'iyah. Antaranya orang yang bunuh dengan sengaja, dia kena diat. Dia kena diat. Dia diat dia pula berapa? 100 ekor unta. Itu dia panggil diat mughalazah dia panggil. Jadi itulah antara benda-benda yang ada dalam mazhab kita Syafi'i, dan insya-Allah kita akan lihat nanti dalam bab majaa fi suri qalbi. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.